Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Hello. Okey. Selamat malam pada anda semua ya. Sekejap. Saya nak tutup line. Alright. Okey. Selamat malam. Sekali lagi ya, selamat malam pada anda semua. Terlebih dulu saya ingin mohon maaf sebab beberapa hari yang lalu saya terlepas untuk merakam 2 episod, iaitu perkongsian kisah seram dengan tempat-tempat seram. Saya minta maaf, hari Khamis dengan Jumaat yang lepas saya tak dapat buat sebab masa itu saya ada di kampung. Saya perlu masa untuk bersama dengan keluarga, jadi terlebih dulu saya mohon maaflah pada anda semua ya. Jadi saya akan buat minggu ini selagi termampulah, saya akan buat untuk bayar balik yang saya hutang tu. Okey, saya akan buat walaupun sekarang ni saya rasa macam keadaan kesihatan saya ada macam menurun sikit lah. Macam rasa macam nak demam-demam. Mungkin saudara-saudara pun, guys semua pun dapat tengok, dapat dengar daripada segi suara saya dan dapat tengok keadaan keadaan saya hari sekarang kan. Jadi lebih dulu saya minta maaf lah. Okey. Selamat datang semua, selamat datang sekali lagi ke rancangan Kanta Kelam. Salut bersama dengan saya pencerita anda, iaitu Angie. Okey. Hari ini sorry, maafkan saya. Hari ini saya akan membuat sedikit perkongsian seperti biasalah di hari Selasa. Memang saya akan buat perkongsian kisah-kisah jenayah. Dan hari ini saya memilih satu kisah yang pada saya di luar akal, dan kalau saya tak buat ini semua, saya tak akan tahu yang ada kes ni. Dalam saya mencari maklumat-maklumat yang ada, baru saya dapat jumpa yang wujud kes ini yang seperti yang akan saya terangkan ini. Saya minta maaf kalau keadaan dekat luar agak bising, sebab tiba-tiba aja masa saya nak buat rakaman ni, tiba-tiba aja cuaca kat luar hujan. Okeylah, tanpa buang masa lagi, biar saya bawa anda ke kes ataupun perkongsian pada petang ini atau malam ini. Okey, itu bergantunglah ya pada bila anda melihat ni. Okey. Adakah anda semua sudah bersedia? Alright. And 1, 2, 3. Here we go. Okey, seperti anda tengok dalam skrin saya sekarang kan, yang mana? Dia ni. Nama dia adalah Dr. Harold Shipman.
Tapi nanti saya akan panggil dia lebih kepada Fred lah ataupun doktor. Okey, dia ni diberi gelaran Doctor of the Dead. Nak tahu kenapa dia dapat gelaran itu? Sabar, nanti saya akan kupas sedikit demi sedikit. Okey? Teruskan bersama dengan saya. Alright. Seperti yang kita tahu, beliau ini berasal dari England. Seperti yang kita tahu juga, di England dia orang memberi satu dasar ataupun tradisi lama lah untuk para polis, iaitu seseorang yang mempunyai profession yang baik sentiasa akan dibayangkan ataupun dianggap baik, dan inilah yang telah menjadi macam mana cakap, yang menjadi untuk mengaktifkan lagi untuk mengaktifkan lagi kegiatan si Dr. Dead ini, iaitu si Fred ni, Dr. Fred ni. Okey, sehingga akhirnya setelah sekian lama dia melakukan kerja jahatnya, iaitu membunuh pesakit-pesakit yang datang untuk mendapatkan rawatannya. Barulah beliau tertangkap dan akhirnya beliau telah, dan kini untuk pengetahuan terlebih dulu lah, beliau memang dah meninggal lah. Okey, kenapa, bagaimana beliau meninggal? Okey, nanti saya akan ceritakan. Okey, sabar. Alright. Seperti anda tengok ni, si doktor ni, dia ni memang nampak muka baik kan. Tapi kita tak tahu di sebalik muka baik dia tu, dia dah bunuh yang confirm belasan, 15. Tapi dijangka dia telah membunuh 250 lebih orang. Tengok. Alright. Saya sentuh sedikit ya pasal biodata riwayat Dr. Fred ini. Okey. Beliau telah dilahirkan pada 14 Januari 1946 dengan nama Harold Frederick Shipman. Harold Frederick Shipman. Sebab itulah saya gunakan nama Fred, sebab Frederick. Okey. Dan nama Fred itu jugalah yang menjadi nama panggilannya yang lebih dikenali lah, sehingga kan pesakit-pesakitnya pun tak memakai nama Harold, dia orang lebih guna Dr. Fred. Okey. Dia terlahir dalam keluarga yang biasa, keluarga yang biasa-biasa saja. Tetapi dia tergolong, Fred ini tergolong dalam seorang pelajar yang cerdas. Bijak dia ni, bijak dari kecil. Dan tapi banyak beragam, agak banyak ragam lah. Nakal, nakal. Okey. Okey. Tapi sayangnya pada usia beliau ke-17, Harold, Dr. Frederick, atau Frederick lah, senang lah, banyak sangat Harold, Frederick. Okey, Frederick telah kehilangan ibunya, dan seperti yang ramai orang tahu,
dia amat rapat dengan ibunya dan boleh dikatakan sebagai anak emas ibunya. Okey. Sebab kematian ibunya adalah mengalami kanser. Kanser yang serius lah, iaitu kanser paru-paru. Sebab pada masa itu, untuk pengetahuan anda semua, sedikitlah saya tambah untuk pengetahuan anda semua, masa itu golongan wanita yang merokok adalah satu kebiasaan. Jadi tak hairanlah pada masa itu ramai wanita yang tewas kerana minat kian mereka untuk merokok. Itu tak baik tau merokok. Ingat tu. Saya ni pun perokok juga dulu, tapi dah berhenti. Jangan tak tahu. Sorry. Masuk sikit. Tapi jangan merokok. Tak baik. Jangan. Alright. Okey. Menurut sumber, setelah kematian si ibu, Frederick telah menanam satu niat untuk menjadi seorang doktor, kerana sepanjang dia menjaga ibunya ini, dia telah menolong menjaga ibunya dengan menyuntikkan sejenis ubat yang nanti akan dia gunakan pada pesakitnya yang lain. Fred. Obat ini kira macam ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit tu. Itu yang dia beri pada ibu dia supaya mengurangkan rasa sakitnya. Tapi sampai bila nak suntik tu kan, bukan merawat, itu cuma untuk menahan sakit saja kan. Alright. Pada tahun 1965, dia telah menjadi seorang mahasiswa di sebuah lembaga medis di Leeds. Setahun kemudian, dia telah bertemu dengan seorang gadis di kota itu dan berkahwin dengan gadis tersebut. Pada tahun 1970 pula, dia memulakan tugasnya sebagai seorang doktor setempat, manakala isterinya pula bekerja di tempat yang samalah. Pernikahan mereka ni telah dikurniakan 4 orang anak. 4 orang anak. Tapi dekat maklumat saya ni, saya tak dapatlah maklumat sama ada anak dia tu ada yang anak perempuan ke tidak. Saya minta maaf dulu ya. Seperti yang saya selalu cakap, kalau anda inginkan lebih, anda boleh Google, cari sendiri siapa dia doktor ni kan. Okey. Okey. Pada tahun 1974, dia, Red ni, telah dihukum kerana mencuri. Ini pula satu hal dia ni, mencuri ubat. Ubat-ubatan yang memiliki efek yang sama macam ubat tahan sakit tu. Tetapi pada masa itu dia dapat memanipulasi undang-undang, dan beliau telah terselamat ataupun macam mana, tak tertangkap lah dalam kes dia yang baru-baru tu. Dia curi ubat tu, dia tak kena tangkap.
Tapi 3 tahun kemudian beliau telah menjalani kursus untuk mengurangkan ketagihan. Itu perkataan dia, ketagihan beliau dalam mengkonsumsi ubat-ubatan terlarang ni. Sebab beliau ni selain daripada dia doktor, dia pun ketagihan ubat-ubatan ni. Jadi dia pun dalam dia jadi macam ni kan, sempat juga dia dapatkan gelaran doktor. Jadi dia dengan family dia pun pindah ke kota lain, iaitu Haidil, dan mula menerima pasien lagi. Dan dia pun mula menerima pesakit-pesakit lagi lah selepas itu. Okey, sekarang kita masuk ke satu lagi bahagian, iaitu pembunuhan pertama beliau. Okey. Maaf saya tak tu sangat. Sebab saya berhenti sekejap lah. Sebab saya komputer saya ada mengalami masalah. Jadi saya tak dapat ringkaskan sangat apa yang saya nak buat hari ini. Saya just baca apa yang saya sempat buat. Jadi maaf kalau saya terlalu banyak, lebih banyak dari biasalah, tersekat-sekat dalam penyampaian saya pada kali ini. Saya mohon maaf terlebih dulu, okey? Okey, kita teruskan. Okey, pembunuhan pertama beliau. Okey, korban pertamanya adalah pada tahun 1984. Ia merupakan salah seorang pesakitnya yang agak berusia lah. Sebab untuk pengetahuan terlebih dulu lah pada anda semua, kebanyakan mangsa-mangsa si Fred ni orang-orang warga emas. Itu dia. Pandai dia kan? Alright. Setelah dia pergi ke rumah tu, rumah perempuan tu, rumah pesakit dia tadi, iaitu seorang wanita lah, macam saya katakan, wanita yang tu, dan dia cek lah macam polis lah pula, maafkan saya, macam doktor biasa, dia cek. Tapi selepas dia cek, dia tulis description untuk apa yang pencerahan untuk apa pesakit perempuan tu, dan dia telah memberi saranan untuk wanita tersebut untuk mengambil obat bius dalam penyakit wanita warga emas itu tadi. Setelah menerima persetujuan daripada si pesakit ni pun jenis yang saja, jenis yang boleh sajalah. Dia pun mengambil morfin, morfin murni, morfin tulin yang masih pekat tu. Jadi dia suntik, maafkan saya, dia pun menyuntikkan pada perempuan tu, dan perempuan tu pun seperti yang kita tahulah, kalau dalam dos yang banyak kan, dia boleh menyebabkan mati. Tapi mati dia bukan cepat, dia akan mati perlahan-lahan tanpa rasa sakit. Jadi itulah korban pertama beliau. Dan pada masa yang sama juga, dia ni si Fred ni pun sempat juga ambil sedikit barang lah dekat rumah mangsa pertama dia ni tadi. Dan dia telah, sebab sebagai seorang doktor kan, dia boleh membuat satu diagnosis untuk kematian perempuan ni, dan dia telah membuat kematian perempuan itu bahawa perempuan itu telah mati dengan mengejut. Tengok, pintar dia kan. Memang ternyata dia ni memang memikirkan segala aspek yang ada kan. Okey, kematian
kematian seorang wanita lanjut usia sejumlah besar sebab sebagai seorang doktor dia ni selalu mendapat pesakit. Dan beginilah kalau ikutkan apa yang saya sempat baca sedikit lah. Okey. Dia akan pergi ke rumah pesakit. Walaupun pesakit itu hanya ingin menjalankan rutin harian, macam cek tekanan darah apa semua, dia terus lepas dia cek, dia memang terus akan sarankan pesakit-pesakit dia tu untuk mengambil dadah morfin ni tadi. Memang bagi dia memang tak ada penyelesaian lain. Sebab bagi dia morfin itulah yang ubat paling mujarab untuk mana-mana penyakit. Itu yang menjadi dia ni ada sikit. Okey, si Fred ini telah didapati mulai mengumpul barang-barang dari rumah korbannya sejak korban pertama dia. Nak kata dia ni tak ada duit, ada duit dia ni sebenarnya, tapi tak tahulah kalau dah nama tak betul kan. Dia kira macam jadi cenderah hati dia lah. Bunuh dekat rumah ni, dia ambil barang satu. Bunuh dekat rumah ni, dia ambil barang satu. Kira macam tu lah style cara dia ni. Okay. Dia mula menyedari kejahatannya mungkin tidak hanya mengumpul benda-benda kecil. Kemudian si doktor ni seperti saya cakap tadi lah, sebagai seorang doktor dia ada kuasa untuk buat surat wasiat, banyak lagi lah surat kematian. Dan disitulah dia mula menjalankan lagi, meningkatkan lagi tahap kejahatan dia, iaitu yang dia bunuh, dia tulis wasiat, dia buat macam-macam lah declaration yang kira macam pengesahan yang agak kurang betul daripada apa yang sebenar dia terjadi. Sedangkan semua mangsa-mangsa ini dia telah bunuh dengan cara tadilah. Sebab kesemua mangsa ni memang dia bunuh dengan cara yang sama. Dia beri ubat bukan ubat dadah jenis morfin tu tadi, dan mangsa akan menjadi lemah, mati secara perlahan-lahan dan tak merasa sakit. Okey. Sebenarnya kalau diikutkan daripada siasatan rasmi, memang tidak membuahkan hasil untuk mengaitkan si Harold ini, si Fred ini. Akan tetapi hasil daripada siasatan yang lebih lagi terperinci telah dilakukan oleh pihak polis. Akhirnya para detektif memperolehi izin untuk membuat pemeriksaan forensik setelah menggali 5 mayat dan abu 5 orang pesakit yang telah mati secara mengejut selepas dirawat oleh Dr. Fred tadi. Hasil kajian tersebut telah menunjukkan semua mereka ini meninggal kerana overdose terlebih ubat, semua jenis ubat yang sama, iaitu morfin, ubat tahan sakit. Kemudian pencarian mereka diteruskan, terus pergi ke catatan hospital dan klinik tempat si Dr. Fred ini bertugas. Di situ mereka mendapat catatan dalam bentuk bertulis
dan dalam komputer pesakit-pesakit yang pernah mendapatkan rawatan dengan si Dr. Fred ini, dan kebanyakan pesakit-pesakitnya meninggal setelah bertemu dengan dia. Tapi kebanyakan dia punya tu catatan tu juga pun tak betul juga tau. Dia ada macam twist sikit supaya susah si polis-polis ini nak menjalankan siasatan. Namun terlepas dari semua fakta ini, Fred yang dijuluki pada masa itulah oleh masyarakat di England dengan nama Dr. Death tidak terburu-burulah untuk mengakuinya. Sebaliknya, sampai pengumuman keputusan pengadil, dia sekerasnya mengatakan bahawa dia tak pernah membunuh sesiapa, dan sesungguhnya suntikan yang dia buat pada pesakit-pesakit dia tu adalah untuk menyelamatkan pesakit dia. Tapi kalau bagi saya lah, kalau sekali dia bunuh, sekali itu mungkin silap, kedua tu mungkin alpa, ketiga tu bunuhlah. Sebab dia mungkin, macam mana nak cakap tu, mungkin dia seronok lah tengok dia orang tu mati macam tu kan, macam sebab tak menjerit, tak sakit semua kan. Mungkin dia seronok lah, kita tak tahulah dia ni macam mana kesihatan mental dia kan. Okey. Atas kejahatan dia yang terbukti 15. Terbukti 15. Dia telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Di bawah hukuman di English, hukuman mati hanya akan diberi jika seseorang itu membunuh padri dan pewaris tahta, macam golongan diraja lah. Itu saja, dua itu saja yang boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Jadi hukuman gantung sampai mati ataupun hukuman bunuh lah. Hukuman lain memang akan untuk kesalahan lain. Maafkan saya sebab saya kurang sihat, ada terharu sikit. Hukuman lain untuk kesalahan lain yang selain daripada yang saya cakap tadi tu, dia akan dihukum penjara seumur hidup. Okey. Namun begitu, di akhir riwayat si Dr. Fred ini pada tahun 2014, beliau telah ditemui mati dalam selnya, dan menurut penjaga di penjara tersebut, memang tiada unsur-unsur kekerasan. Memang murni dia telah menggantung dirinya di dalam selnya. Tapi ada juga versi yang mengatakan dia bukan bunuh diri, tetapi yang paling mendapat tamparan yang hebat adalah keluarga waris-waris mangsa yang telah dia bunuh lah, kira saya cakap bunuh lah, yang dia telah disuntik hingga mati tu. Kebanyakan mereka menganggap dia tidak sepatutnya membunuh diri secepat itu, sebab dia sepatutnya mati dalam keadaan yang macam tu lah, macam terseksa macam tu kan, dalam penjara tu. Itu lebih bagus, sebab atas kesalahan dia yang telah membunuh, kalau tak di sini kan, dia orang cakap dalam lingkungan 508 orang mangsa yang dia pernah
cabut nyawa. Hei, apa nak jadilah dengan kau ni, Fred. Okey. Bagaimana dengan perkongsian hari ini? Saya mohon maaf sebab saya sendiri dapat rasa yang saya banyak tersekat-sekat dalam menyampaikan perkongsian pada hari ini. Jika anda ingin maklumat yang lebih dalam kes ini, saya sarankan anda cari di internet siapakah Doktor Doktor of Death ini. Anda pasti akan dapat jumpa. Saya minta maaf sebab keadaan kesihatan saya hari ini memang kurang memuaskan lah. Pemikiran saya agak ceraru lah. Jadi untuk mengakhiri rancangan pada malam ini, 10 jari saya ingin mohon maaf sekiranya ada tersilap fakta dan tersilap cara penyampaian saya. Saya ingin mohon maaf pada anda semua, dan pesanan saya yang terakhir iaitu tetap jaga diri, tetap patuhi SOP yang ada. Keadaan sekarang memang amat bahaya dengan peningkatan yang begitu drastik COVID-19 di negara kita. Saya harap sama-samalah kita kerjasama ya untuk menurunkan kadar jangkitan pada setiap hari. Jadi saya undur diri. Jumpa lagi di kesempatan yang lain bersama dengan saya di rancangan Kanta Kelam. Salut NG. Bye bye all. Terima kasih dalam membina saluran dengan aku. Harap semuanya terhibur dengan perkongsian yang telah disampaikan, kerana semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.